Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast BTZ. Alhamdulillah, episod ini ditajakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Hartanah Bros. Semua diorang ni 15 tahun lebih kurang experience dalam urusan hartanah. One stop solution bagi segala apa yang kita nak tahu mengenai urusan hartanah. Unsuri laman mereka, social media diorang, can call them as well Hartanah Bros SG, Hartanah Bros, your property matters. This video is also in collaboration with GRTV. GRTV adalah media platform bagi Global Ihsan Relief. Diorang ni memang melakukan banyak kerja-kerja kemasyarakatan, membantu masyarakat dan sebagainya. Korang tahu tak kat Singapore, nampak soalan, 10 to 14% of Singaporeans actually face a lot of severe financial issues. InsyaAllah. Betul tak? Kita kadang-kadang tengok kat Singapore ni macam kita okey ber Singapore macam tak. So banyak jugalah usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan NGO seperti Global Ihsan untuk membantu mereka. Now, a specific project that they are running currently adalah the Ihsan Hampers project. For $50 punya hamper, kita dapat membantu meringankan beban bagi mereka-mereka yang memerlukan. So, $50 $50. Apa dalam hamper tu? Kita kena tanya for the details insyaAllah. But again, the most important thing would be it assist them in their $50, okay lah. Kan? Let's do our part lah. InsyaAllah. For more information, lungsurilah insyaAllah diorang punya website. Alright. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan Semua tengah fikir berapa hamper nak beli lah. itulah. Baik teringat hamper tu ayam goreng ke apa tak kan? dah transacted dah. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah guys. How you guys doing? Okay? Good. Mari kita continue. Doing good. Oi. Macam mana? Doing good ni? Good. Yes, I'm good. Alhamdulillah. Kita now moving forward with cerita mengenai Nabiullah Ibrahim. And kita discuss antara kita ni, cerita Nabi Ibrahim memang panjang sangat lah. Betul. Yes. And dia merupakan satu benda yang kadang-kadang kita tak boleh belajar sekali lah. Whatever that we share is information that we think is necessary. Tapi selanjutnya itu, read, listen to videos and insyaAllah bermanfaat. Betul. Alhamdulillah. Kisah Nabi Ibrahim. Kita nak sebut tentang bagaimana bermulanya Nabi Ibrahim ni. Bermulanya kisah Nabi Ibrahim dengan sebutnya Allah SWT tentang bapa dia. So Nabi Ibrahim Allah sebut dalam Quran tentang bapa dia yang bernama Azar. So Allah kata, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Nabi Ibrahim ni Allah mulakan cerita dalam surah Al-An'am. Ceritakan bahawa Nabi Ibrahim I think at that time pun Nabi Ibrahim tak begitu dewasa pun. Muda lagi. And dia bertanya kepada sikap dia punya curiosity dia. Dia macam curious tau. Bapak dia ni sembah apa ni? Dia kata atattakhidhu asnaman aliha. Adakah kau menjadikan berhala tu sebagai satu tempat ataupun Tuhan lah? Sebab Nabi Ibrahim rasa macam inni araka wa qauma. Aku nampak kau dengan kaum kau ni, which is kaum Nabi Ibrahim juga ni, fi dhalalim mubin. Dalam keadaan macam sesat lah. Ini Nabi Ibrahim belum tahu lagi ni tentang, cuma inilah permulaan bagaimana Nabi Ibrahim memulakan perjalanan dia nak mengenal tauhid, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam rasa aku tengok korang menyembah berhala ni macam salah lah. So basically bapak dia punya generation ni comes from Nabi sebelumnya, which is I think generation tu memang generasi yang hidup dengan penyembahan berhala. Okay. So kemarin bila kita bincang mengenai kisah Nabi Nuh pun, Nabi Nuh pun awal tu pun dah memang mula. So dah part of it lah. Dah memang part of it sampai baru the next Nabi is okay. Faham? So setelah Nabi-Nabi tu pun mungkin ada Nabi-Nabi yang Allah hantar pun untuk menarik orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mainly kita cakap pasal Nabi Ibrahim ni sebab it's a big thing lah. Nabi Ibrahim kisah ni dalam usia macam gitu, Nabi Ibrahim mulakan dia punya adventure dia nak cari siapa tu Tuhan. Siapa tu sebenarnya yang the super power. Sebab dalam dia mencari tu, kita tengok ayat-ayat yang bawah tu mungkin Ustaz Taufik pun boleh masuk tentang yang bulan So bila Nabi Ibrahim cakap pasal bulan, you akan impress lah. Macam mana Nabi Ibrahim started dengan, ni ke Tuhan aku. Dia ada dua benda kan. So when he went to his father and then he said, kau sembah apa ni? Sesat benda ni. Now that level of understanding, that level of questioning, dia datang daripada kata para ulama dua sudut. Sudut pertama ni adalah datang daripada fitrah naluri manusia yang bersih. Yalah, macam just tanya je lah out of, ataupun naturally kita memang kenal Tuhan pun.
Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam yuladu 'alal fitrah. Fitrah. Semua anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan bersih, mengenali Allah Subhanahu wa taala. It is then their parents, it is then their external, fa'abawahu yuhawidani aw nasrani aw majlisan. Berarti patutlah dalam agama kita kan, kalau budak-budak bila meninggal, kita tanya, dia orang masuk syurga ke masuk neraka? Masuk syurga. Dikarenakan mereka mati di atas fitrah Islam. Yes. Dia orang tu. Sampailah mereka itu diubah. So perubahan itu datang externally. So setiap manusia itu memang lahir dalam keadaan dia kenal Suci Allah lah. Subhanahu wa taala. Patut tu even from a sociological, anthropological perspective pun dia orang tanya benda ni. Dia cakap tak ada manusia civilization mana-mana pun yang tidak percaya kepada konsep ketuhanan. Okay, faham? Diorang pernah buat satu study kan, diorang cakap diorang masuk Amazon, masuk rainforest. Dia tengoklah orang macam ni. Berarti apa? Diorang tak ada access to buku apa. Yep. Orang Amazon tak ada access to internet ke apa. Yep. Diorang sembah some sort of Tuhan ataupun tak. Sembah. Yes. Which Ada sifat ketuhanan lah kat Exactly. situ. Which means that intrinsically manusia memang nak menyembah. Kita rasa memang nak menyembah. Correct. So dasarnya kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi Ibrahim AS, dia punya sifat fitrah itu intact. Satu. Solid lah Solid. Tidak dicemari, Tidak dicemari oleh kotoran-kotoran yang berlaku. Take note word baru. Okay kan? Kedua, ni curiosity. Okay. Dia adalah Allah takdirkan Nabi Ibrahim ini suka bertanya. Ingat dulu kita bincang benda ni kan. Kita bincang dari sudut penting untuk kita biarkan budak-budak untuk bertanya. Even sampai sekarang why bertanya juga. Dia budak-budak lah. Budak-budak Budak besar. Tak lah. Kira nak dapatkan sifat Nabi Ibrahim sikit. I think bagus lah. Bagus. Sifat tu dia sebenarnya banyak tanya ni pun ada limit kan. Kau banyak tanya. Dah macam banyak tanya dia ni macam tak faham minta ada lempang pula dia ni. Itu Aduh. menjalakum tasukkum. Jadi so yelah tengoklah soalan dia ke arah kebaikan ke. Sebab tanya ni macam-macam aspek tau. Ada orang tanya sebab nak bodohkan kita. Betul. Ada orang tanya Ada memang tak tahu. annoying. Ada yang memang tanya macam tak faham ke. Tanya. Yes. So Nabi Ibrahim punya pertanyaan tu adalah nak menunjukkan bahawa dia adalah orang yang betul-betul matang dalam benda ni. Dia antara jenis-jenis pertanyaan orang apa tahu. Dia akan mula dengan satu statement yang sampai sekarang I macam tak faham sangat. Orang cakap, Ustaz, I bukan apa Ustaz? I bukan apa tu makna dia apa? I bukan apa. Itu dia punya linggo dia gitu. I bukan apa. Sebenarnya saya ni. Ah, Ada pun dia cakap, Ustaz ada soalan. Tapi ni soalan kawan I Ustaz. Tapi bukan saya. Saya ada soalan bukan saya. Tak dia tak tanya. Kawan I segan. Iya ke kan? Ada orang cakap Cik padahal ya Allah. Ada orang tanya bukan apa tahu. Dia nak tengok kita ni geng mana. Dia trap kita kat situ. Macam-macam mak dia tanya Ni kita tak lain dan tak bukan kerja si Iblis. Ada nak test water. Yes. Tapi soalan yang jujur itu adalah soalan yang akan membawa manusia kepada kebenaran. Nabi Ibrahim AS yang cerita mengenai bulan dan sebagainya. Dia tengok alam. So he took time to ponder. Okay. Mengambil masa untuk memikirkan keadaan. And ini is something that is very constant in the Quran. Inna fi khaliqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Right? Dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok. Laili wan nahar. Sebelum dia nampak bulan tu dia nampak satu planet. Apa ni ra'a kaukabah Allah kata dalam Quran kan. Dia tak tahulah planet apa, ulama ataupun berbeza. stars dan sebagainya. Tapi kira kaukab tu is planet lah. So planet could be stars ke mana-mana. Dia nampak malam tu dia kata could be ni lah. Sebab ni jauh. Tapi bila next day dia tengok benda tu hilang. Oh okay. Dia cakap malam aku nampak, sekarang aku dah tak nampak lagi. So mungkin tak lah. Tak mungkin Tuhan hilang pergi. Okay. So he keep questioning himself that's lah. the logical point lah. Itu logical point. Jadi nak menunjukkan yang bila orang tanya pasal ketuhanan ni, adakah Tuhan ni benda yang berbentuk, nak tunjukkan yang dia powerful ni, adakah dia you nampak satu ataupun perlu ke you nampak? Ataupun perlu ke you rasa macam kalau dia tak ada ni mesti dah tak ada lagi ni. Okay. Jadi ini curiosity yang baik lah daripada Nabi Ibrahim. Jadi zaman tu tak ada social media, tak ada information, tak ada apa kan. So bila dia nampak kaukab, besok dah pergi, maka dia kata qala inni la uhibbul afilin. Aku tak suka benda yang tinggalkan aku, yang meninggalkan aku gitulah. Lepas tu dia nampak pula bulan. Falamma ra'al qamara bazighan. Nampak bulan tu betul-betul bersinar. Dia cakap ini mungkin dia ni. Ini kot. Ni mungkin dia ni. Ni dia memang dia ni. Memang bersinar. Sekali dia next day tak ada. So dia cakap mana dia pergi benda ni kan. Lepas tu bila dia nampak matahari dia kata hadza akbar. Ni lagi besar ni. Allah kata falamma ra'a asy-syamsa bazighatan
sinar, hadha akbar kan. Qala hadha rabbi hadha akbar. Lepas tu matahari pun hilang. Jadi lepas tu barulah dia bermula yang sebenarnya kalaulah Tuhan, dia tak boleh ada konsep pergi dan hilang. Dia mesti kena tak ada kekurangan-kekurangan. tak ada kekurangan lah di situ. Yes. Yalah, maksudnya matahari hilang tu bukan matahari tu hilang lah, dia junam lah, dia junam. So benda jadi tu malam. logical lah. Logical lah. Yes, So kalau orang sembah matahari, kau kena ingat yang matahari ni pada malam dia dah tak ada tau. Yes. Aku perlu Tuhan yang selalu berada dengan aku di mana-mana dan Correct. pada anytime lah. That's what I'm trying to say. Jadi itu yang Nabi Ibrahim nak tunjukkan, the logical side of apa yang dia tengah tanya tentang diri dia tu. Understand. Now, when he makes that theological conclusion, sikap Tuhan itu seharusnya macam gini. And then he looks at people, dia mula tanya. And bila dia tanya, this is also an interesting kind of a methodology juga. Bila nak mempersoalkan perkara-perkara dan pengamalan-pengamalan, jangan pergi jauh-jauh dulu. Tanya keluarga dulu. Okay. Right? Dalam dakwah punya metodologi kita pun sama juga. Ibda' binafsika wa min aulik. When you begin doing anything, nak buat kebaikan, nak stop keburukan, begin with your family. And masalah dia adalah, this is for me, I'm not sure if you agree or not, kadang-kadang berdakwah ataupun nak tegur kesilapan dalam keluarga lebih susah daripada nak tegur orang luar. Yeah. Kalau dengan members ke, dengan kawan-kawan luar, kalau bergaduh lah. Yalah. Bukan nak cakap kita tak kisah. Tapi kalau keluarga ni dia macam ada had lah, ada I limit. think impact keluarga tu kita takut berpisah pula. Betul. Berpecah pula kan. Tapi realitinya yang sebab tu Allah sebut dalam Quran, kala tahdi man ahbabta kan. Maknanya hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu bahawa kita tak boleh memberi hidayah pada orang yang kita sayang. Seperti mana Nabi SAW, expectation dia zaman Nabi tu lah, kalau kita boleh tengok, semua orang boleh memeluk agama Islam, tapi Abu Talib tak dapat memeluk. Dan Abu Talib adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Jadi yelah, bermula je dengan keluarga tu baik, tapi kena standby lah. Yang bermulanya tu permulaan dia adalah permulaan yang mencabar. Sebab nak impress keluarga ni paling susah lah. Sebab tak ada agenda apa. Kau nak dakwah aku ni, kau dapat apa? Kalau dengan orang luar, kau dapat ni, baik pun kau, bomo apa? Kau ni betul lah kan. Orang nampak kita dah macam maju sikit lah. Either baik atau jahat lah. Tapi kalau dengan keluarga, kau jangan beripik lah. Yes. Itu yang kesusahan yang baik lah sebenarnya. Kalau kita dapat tarik hati diorang, maka adalah satu permulaan yang baik. So cerita Nabi Ibrahim sambung tadi. That statement is also interesting tau. Nabi Ibrahim tak cakap kau sesat. Dia cakap, apa yang aku tengok ni kau buat ni macam sesat kot. Dia punya sentence dia macam gitu. So that is also an important dakwah methodology, questioning people. Okay. Instead of just giving Jangan terus tuduh. Yes. Kenapa kau buat benda ni? Don't judge. Ya, betul. Again lah, kadang-kadang judgement is necessary. Of course lah. Right? Wah, itulah salah satu favourite dalam in today's life lah. Kita judge orang terus menerus lah. Tak ada macam question and all that. Macam ibarat maybe even comes to solat ke in terms of everything lah. I think from a good view about judging ni, is good to judge. Tapi with a solution lah. Correct. You judge orang seakan-akan macam orang tu the end of the world, tak boleh lah. Yalah. Tapi kalau you macam in a way tengok dia daripada jauh, ni dia ni boleh masuk neraka ni dengan dia punya amalan gini, misal katalah kan. So that is more about concern. It's more konsep concern pemikiran tu sama macam Nabi Ibrahim punya style of thinking. So kita kalau boleh nak educate masyarakat that we must have this kind of macam approach lah, rather than straight away terus judge. Sorry, kau buat ni masuk neraka, kau buat ni masuk macam very macam tak rasa kita tak boleh lari daripada a sense of yes, judging. of course. Kita tak boleh lari. Dia betul, ada baik, ada buruk, ada baik lebih, ada kurang lebih. And then what do you do with that particular information? Kalau kita nampak ada orang tu macam Ibrahim cakap, nampak ni macam lain macam ini, nampak ni macam sesat. Dia tak cakap confirm sesat apa. He's questioning. Tapi dalam hati dia tahu bahawa benda ni salah. Yes. And that's why he's trying to bring people back. Maka kalau kita tengok semua orang, kita cakap semua okey lah, tak boleh juga. Betul. Itu menunjukkan keimanan kita kurang sangat. Betul. Kalau macam tak apalah, biarlah, sebab kita tak nak nanti dia kata kita judge dia ke apa. Tapi at the end of the day, bila you ada satu benda yang manfaat, you should ada concern lah. Macam stand firm with it lah kan. On one side you are standing firm with it. Sebab kalau you tak let go benda tu, akan jadi satu macam tergantung satu hari akan jadi berlaku satu benda, you akan rasa bersalah. Because you tak tegur pada saat pasal tu. You tak tegur. Keluarga you yes. buat satu kesilapan, you cakap tak apalah nanti dia belajar dia apa. Kalau dia tak belajar,
Ya, betul. Satu hari you akan tahu dulu aku nasihatkan dia. As a father jugalah kan, kita cakap macam anak-anak kita kan, tahu aku didik dia, tahu aku suruh dia tutup aurat, aku suruh dia solat dan sebagainya. Satu hari memang dia tak buat benda tu, and you dah to the macam extent you dah tak ada lagi kuasa untuk buat, dia dah kahwin ke dan sebagainya, you akan hilang dah terlambat. And you dah tak boleh buat apa-apa dah. And in fact, antara tanda kesayangan yang paling besar adalah to care and to tegur. Betul. Tak tegur tu tanda tak sayang. For me. Dia dah salah, kita biarkan dia. Apa, aku tak nak guris hati dia. No. Bila kita sayang kat orang Arab selalu macam nak tegur, dia cakap, habibi ana uhibbukum fillah, asyam kida yani ana akhbiruk. Pasal aku sayang kat kau ni, aku cakap kat kau. Kan? Because nak sampaikan nasihat ni, I think not easy. Tak semua orang berani untuk buat benda ni. Cuma cakap you, reality zaman sekarang you boleh bagi nasihat dalam apa-apa jua bidang pun, jangan bidang agama. Yeah, that's why Bila bidang agama datang aja, maka macam-macam the perspektif judgment keluar. Yes. Jadi bila buat benda lain, baik kau pergi tendang dia tu, ni aku macam boleh betul ajar dia kau. berbual semayang tak Tendang betul. Betul tak? Macam bila macam you talk about macam something about career. Yes. Alamak, dulu Bai pernah tegur I tau, I pay free kick kena mesti kita gini-gini kan. Yalah, correct. Ingat, tapi kalau buat agama je, orang just start to jadi sensitif. Kenapa jadi macam gitu? Itu disebabkan kadang-kadang kita takut sangat nak buat perubahan dalam diri kita. Dan agama yang mengajak kita pada kebaikan ni adalah benda yang orang takut nak buat lah. Sebab dah terbiasa dengan benda. Sebab tu macam bila kita nak menegur sesuatu tu, tak semua orang boleh menegur. Dalam hadis Nabi pun Nabi kata, kalau kita boleh buat penukaran, kira dari sudut kuasa tangan kita kan, Nabi kata. Maknanya kita boleh tukar satu benda, kita tukar untuk kebaikan. Lepas tu dengan lidah. Kita bercakap lidah kita. Dan last kali, kita boleh just dengan niat dan doa kita je. Dan Nabi kata itu wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling rendah. So kalau you boleh tengok anak you buat satu benda mistik yang you just aku doakanlah kau gini, maknanya you lemah sih. You faham tak? Of course. You lemah. Bukan kata apa, sebab you berkuasa. Betul. You hidup. As bukan a father, you dah mati. ada kuasa lagi. Yes. Dan benda ni kita cakap, this is what Nabi Ibrahim buat. Sebagai anak, dia rasa concern. Dan Nabi Ibrahim dia concern, you boleh nampak dalam ayat Quran, sebab antara janji yang so-called macam Allah SWT menjanjikan Nabi Ibrahim untuk memberikan keamanan dan sebagainya. Antara janji yang Allah kata aku tak boleh tunai adalah janji menyelamatkan bapak dia. Itu antara janji dalam Quran Allah kata. So Nabi Ibrahim was very sad juga. Berat. Yes, sebab Nabi Ibrahim rasa macam Allah SWT dah buat everything untuk aku dan aku try aku my best, tapi antara benda yang aku tak dapat buat is selamatkan bapak aku. Sama macam Nuh and all that lah. Ya. Assalamualaikum guys. Today we have Brother Ghafur from Hatana Bros. So I'm going to ask him lots and lots of questions about real estate. So Assalamualaikum brother. Welcome to the studio. Thank you for having me, bro. Okay man. I think I got a lot of questions to ask you. Mainly about foreigners buying properties in Singapore. Oh, you read the news Yes, of course, of course. All these people coming in, buying the whole unit, buying the whole building. Some of them, the latest one about, Suntec City office, buying the whole level 38. So, actually, what's in there for them? Well, you see, first we start off with why people are investing in Singapore. Yep. In the world, if you look at it closely, the easiest place to open a business in Singapore. Okay. The easiest place, but you buka sole Understand. proprietor berapa lama? 10 minutes. Yep. You open a business and you're ready to run. Correct. You want to open a bank account? How long does it take? You call the banker will come to you. Within the next few days, within a week, you'd have a business bank account. So, easy access lah Easy for all access. these Now, businesses. you have a business, you have a bank account, the next thing you can do is buy property. Understand. Because you have a bank account, you got the money in the bank. The next thing is the bank will look at your finances. You can easily get a purchase a property after that. The thing is to open a business by itself. It is a process by which the government will look into you punya yourself, who are the directors and things like that. So all these processes are being streamlined, especially in Singapore. So with all this being done back end, dah settle, foreigners who come to Singapore can easily settle. Okay. Jadi so the ease of coming to Singapore and buying a property is there already. Understand. Now, why is it that they are buying into Singapore? Yeah, correct. You look at the long run. In the world itself, Singapore has the only place in the world where you will profit from
properties is in Singapore. Okay, I agree. So, diorang pun datang Singapore, diorang tahu lah. They already know what they are looking for kan. The market is there. They see the potential of profiting from the purchase of property and from leasing. So a lot of them, they are buying places like Chinatown, Suntec and all that. So these are opportunities for them to earn from rental. You see, when I mean playing football overseas, I have bosses who have properties here in Singapore as well. Sometimes, you know, like it question me lah, how can they like why do they like buy 5, 6 property, 7 property and all that? I mean from different areas. Other than that, I try to understand you know, the real estate market and all that. So I think it kind of makes sense now because of the leasing market. And obviously I think in their business plan as well, they see something like in the long run. You look at it this way, they have some money, they're hard cash, they want to put it somewhere and they want that money to grow. Now they can either leave it in their own country and put it in investment, or they can diversify, come to Singapore, buy a property in Singapore. You can't leave it in a bank in Singapore, you won't have that much of a return kan? So you buy a property in Singapore, the returns are much better. And it has to be a long game lah. You are not talking about 5, 6 years, you're looking maybe 8 years, 10 years, sort of thing. And then you will profit from it. Exactly. I mean, knowing that Singapore is one of the, I mean, I can say it is the go-to place. So you if you look at different countries, for instance, the most expensive country in the world right now is between Singapore, Switzerland and all that. And for us to, we've been to Switzerland. Kita dah pergi, kita tengok property dia, not bad. Yes. And quiet and all that. So I look at the processes macam leceh. Okay. There are a lot of red tape lah. Yeah. Even houses in London pun macam kadang kita tengok wah best nak beli rumah kat London, tapi you know the processes and all that versus Singapore punya processes. Even opening a business there is quite difficult. Not that straightforward kan. Exactly. But when you come to Singapore, everything is like there. And then you know everything's above board. One thing, and then transparent, easy access to information and all that. So the ease of doing business in Singapore attracts foreigners to come to Singapore and at the same time buy properties in Singapore. I understand. We have property. We recently closed Pullman Residences, kita punya Brunei punya buyer. Wow. So we brought them around, show them some properties, and then one of our agents dia dapat close one of the 4-bedroom apartment kat sana. Okay. So you see what potential do they see, and pasal dia nak kena bayar additional buyer stamp duty and all that. So why do they come to Singapore? It's just the potential of you know the profits that they can make in the long run. I agree. To all my bosses, my foreign bosses, listen you wanna come to Singapore, please. Our friend here, Gafur from Hatana Bros, will always assist you. InsyaAllah. Thank you. See you. See the number below. But one thing interesting I think Imam Al-Ghazali dalam Ihya sebut benda ni, dia cakap di antara ketulusan orang, nak tahu orang tu sincere ke tak sincere adalah dia tu tak suka dipuji dan okey ditegur. Berat tu. Kita hari terbalik tau. Kita nak dipuji, tak nak ditegur. It is when you are comfortable with criticism and you are discomforted by praise, barulah kita ni orang yang decent. Wah, I rasa macam tu sikit. Welcome. Tak lah main-main. Biasa yang cakap kita doakan. Tegur tak apa. Tak nak puji, tegur je. Tapi orang Melayu gitu. Orang Melayu tak boleh kena tegur? Tak, orang Melayu macam bukan tak boleh kena. Bukan tak boleh kena tau. Jumpa, babe, kalau aku salah kau tegur, babe. Kali bila kita tegur merajuk. Betul lah, kenapa Allahu Akbar. kita members jiwa aku cakap. Dia cakap senyap. Jadi bila kena tegur je, wah, merajuk lah. Muka, aduh. Kau macam mana? Tak mau buat lah. Tapi mungkin kekurangan kita juga. I think untuk dapat pujian tu baik. Tapi kalau kita dah biasa dengan ditegur dan kita perbaiki, actually itu adalah satu pujian untuk diri kita tau. Tanpa orang memuji kita. Mana bila you dah selalu dapat pujian itu benda dah macam norm tau. Satu hari macam you akan rasa, betul ke orang puji ni? Betul. Bagus ke aku ni? Mesti Yep. kena ada satu orang akan cakap, babe, aku rasa kau punya ni kau gini. Then you akan learn benda baru. Correct. Then you akan start to think about, benda yang aku buat ni kurang ke? Correct. Tak bagus ke? Because you will learn only by that way. Betul. Dengan I agree. cara you menegur. I agree. Sahabat-sahabat Nabi bila kena puji, ulama-ulama bila dipuji kadang-kadang depan orang dan sunnah dia adalah kalau nak puji orang, kalau boleh puji orang belakang orang. Itu antara sunnah dia lah. Dia ada beberapa ketika yang Nabi pernah puji orang depan-depan tapi Nabi kena make sure yang dia ni tak
Ya, inflate dia tak inflate lah dengan tu. Yes. So kalau ada orang yang kena puji kan, kadang-kadang sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama dulu yang sebut ataktulni, kau nak bunuh aku kena puji, cakap kau handsome dia akan reply, kau nak bunuh aku The idea is, kalau kita asyik puji, kita takut yang kita ni lupa diri. Okay. Dia makin kembang kan, dia naik tinggi tak turun-turun. Understand. Right? And Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila orang puji dia sebut Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang orang sangka aku ni. Right? Orang sangkaan manusia ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. But you know what matters is not what people think so much, but what Allah thinks about me. Ini yang kita kena Ja'alni khairan mimma yazunnun. Sebab orang punya sangkaan tu kadang-kadang is luaran saja. Ja'alni mimma yazun. Khairan mimma yazun. Means maknanya dia belakang kau, hopefully kau tahu aku sekarang hebat, tapi hopefully Selamat apa yang kau sangka ni kat belakang kau pun orang bagus lah. Kata para ulama, manusia ni beza-beza. Ada manusia yang, semua manusia ada dua kehidupan. We have a private life and a public life. And jarang tu sama. Dia kata para ulama, orang yang baik adalah orang yang depan dengan belakang sama. Orang yang lebih hebat adalah orang yang depan tu baik, belakang kita lagi baik. Ya. Orang yang jahat adalah depan baik, belakang tak baik. Ni kira macam private IG dengan public IG lah. Dia macam gitu. Public account pun baik-baik. Private account macam tak lah. ni. Tak adalah. Sekarang dah ada close friends kan. Tak ada sih benda tu, tak activate pun. So, hopefully lah kita doa supaya Allah menutup keaiban kita. Amin. Supaya Allah menjaga kita punya keaiban. Dan semoga kita lebih baik di belakang lah. Dan lebih baik daripada sangkaan orang yang mungkin kita lebih baik depan orang baik lah. Bukan kita suruh kita jahat kat depan orang. Biar kita baik di semua tempat. Betul. Tapi di belakang orang pun biar kita lagi baik lah. Because itu yang dia punya benchmark dia. Itu for me, bila you cakap macam ni, macam teringat bila saat tu orang meninggal kan. Bila orang tu meninggal, macam kita mungkin kita kenal manusia ni sebagai dia biasa je. Dia kerja biasa, kerja 8 to 5 and all that. Tapi bila dia meninggal, waktu dia meninggal tu, Tiba-tiba orang cakap, tiba-tiba like masjid tu penuh. dia ni siapa sih? Dan kita dah mula tanya kan, cakap siapa sih dia ni? Sampai penuh staff and all that. So itu yang mula datang dia, the beautiful side of him lah. Nak tunggu sampai dia meninggal baru kita tahu orang dia sebenarnya. Dia dulu tolong aku. Yes, dia ni correct. cakap, dia dulu kau dia tak ni tahu. pula, dia pernah kasih aku makan. Dia ni pula, dia pernah derma aku, tolong aku time susah and all that. Baiklah. Itu yang the beautiful part lah. Itu yang kira macam the best ending lah. The best ending. Means macam Allah SWT pun menerima kita dan masyarakat juga menyaksikan lah. Satu penyaksian yang sangat hebat yang mengatakan dia sebenarnya ni orang yang baik dan sebagainya kan. Itu semua memang target dan kita hope lah supaya bukan saja waktu kita mati benda tu satu penyaksian. Biar kita hidup kat dunia pun masyarakat menyaksikan kita. Maknanya dia bila kita buat kebaikan tu tak apalah nanti aku mati kau tahu aku buat macam mana. Lambat sangat mati. Kan? Lambat kan macam nanti kau tahu tu dah sombong pula nanti kau tahu. Tak ada masalahnya. kau tahu kau mati dulu. Kan. Jadi insya-Allah lah biar kita ni disaksikan kat dunia ni sebagai orang yang baik dan beri manfaat lah. Kalau rasa tak boleh buat baik, kita jangan menghalang orang buat kebaikan. Betul. Jadi kita support dan kita doa supaya kebaikan dia tu kita dapat. Nothing tulus. Biarlah kasihlah orang lain pula buat baik. Macam ada cerita macam ada cerita tak ada cerita lah. It's just yang muka ni public account baik. Biasa je benda biasa. Ada satu cerita menarik tau. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, dia bila hujung-hujung hayat dia ni, dia memang antara ulama yang paling popular of his time, Imam Ahmad. Betul. Mazhab Hanbali Dia famous gila. Tapi dia tak comfortable dengan fame. Satu ketika dia keluar, dia pergi pasar, dia balik pasar tu tiba-tiba semua orang kerumun dia. Imam Ahmad kira macam selebriti lah kan. Orang pergi kejar dia. Imam Ahmad pusing kat orang, dia cakap nahnu qaum masakin. Dia cakap kita ni teruk. Dia cakap kita ni kadang-kadang kita punya mindset judgment of people kita ni askew. Kita tak betul. Dia cakap law alimtu ma indi minaz zunubi wal khataaya la hasawtum ala ra'si bit turab. Dia cakap kalau korang actually tahu apa yang ada pada diri aku daripada dosa-dosa, kau tak adalah nak cium tangan aku ke nak peluk aku. Akhirnya kau campak pasir kat muka aku. Walaula sitrullahi alaina laftadahna. Kalau tak dikarenakan Tuhan yang menutupi aib kita ni, kita dah hancur binasa. The only reason yang hari ni kita ada muka dikarenakan kesilapan kita, Tuhan tutup. Kalau kita hari ni kan, semua orang tahu dosa kita, semua orang tahu. Nak jalan macam mana? Orang rumah kita tahu, mak bapak kita tahu. Memang tak ada muka. Tuhan tutup. It's a scary thing . Takut
Takut bila kita Scary, yet di magical depan di depan baik dan di belakang bila orang tak ada tu, kadang bila orang cakap tak ada orang nampak apa kan. Kan ada ulama kata seorang sahabat yang bertemu dengan sahabat yang lain, tak silap Umar ke Abu Bakar, dia kata tak ada orang nampak apa kita buat jahat dan sebagainya gitu kan. Tapi antara kita sendiri dengan kita ramai ni, kita sendiri ni kita lagi dengan Allah dua-duaan ni. Kita lagi, semua kita tak nampak. Realitinya kita sebenarnya ni lagi direct shot sini Allah SWT lihat kita. So sifat malunya tu kena lebih lah. Dan kita doa lah. Memang kadang-kadang kita bila orang tak ada, kita akan jadi lebih malas. Even konsep solat pun dengan Nabi kata kalau kita solat beramai-ramai tu, maka ringankan solat tu. Kalau di antara solat tu ada orang tua, fali khaffif fihimus salah fa inna fihimud dhaif was-saqim, orang yang sakit, orang yang ni kan. Tapi kalau kita bersendirian kan, bacalah panjang-panjang, which is tak semua orang yang buat. Kalau solat sendiri tu kan selalu lebih ringkas. Tapi specialnya bila you solat sendiri tu, you rasa yang Allah berada dengan you, then you akan nampak yang solat panjang tu dengan sendirinya tu macam satu benda yang special lah. Walaupun orang tak nampak. So bila kita kat luar, orang nampak dia ni solat panjang. Tapi bila kat rumah tu, that is the benchmark yang sepatutnya kita kejar lah. Ada satu hadis yang I suka, kata Nabi SAW, Sallallahu alaihi wasallam. Ajiballah, dalam riwayat lain ta'ajaballah, Tuhan, God is impressed by. Bila Nabi cakap macam itu, sahabat-sahabat terkejut. Tuhan impressed by apa? Kata Nabi SAW, bagi seseorang yang pada waktu malam dia boleh bangun daripada tidur yang nyenyak, yang tengah berdengkur tu, dia punya selimut yang sedap tu dia tolak tepi untuk bangun solat 2 rakaat. Kita fikir balik, malam ni kita bangun, kita fikir balik 2 rakaat je, tapi the idea of waking up and doing something when nobody knows, no one sees, proving things not to anybody but to Allah is powerful lah. I think that is the best dan achievement. Benda tu you tak boleh lafaz tau. You nak kena betul-betul naturally happen lah. Macam sekarang cakap ni, malam ni nak bangun, tak akan jadi. InsyaAllah. Pasal you cakap tu, because you cakap tu, maybe Allah dah kasih setengah pahala dia. Maybe dah ada full. Niat dah ada. Amin. Cuma hari-hari niat dia tak cukup. Pasal tengok kita berbual pasal Nabi Ibrahim, kau banyak sih dia punya after effect dia. And this harusnya macam gitu. Pasal that is how great Ibrahim is. How is... Ni belum lagi bab Ismail naikkan Kaabah lagi, belum lagi Wah, jauh lagi sini. So Nabi Ibrahim bercerita memang banyak jalur dia lah. Jalur semua aspek yang dia dapat banyak, cover. Yes, so tadi balik pada kisah Nabi Ibrahim yang dia dengan bapanya tu kan. So sikap dia yang at that time macam betul-betul matang. Macam dia boleh tanya, betul ke korang ni dalam keadaan yang dia sendiri tengah mencari Allah SWT ketika itu. And dia tahu yang diorang buat ni salah. Yes. So dia tak leka. Ada orang kadang dia cakap, aku rasa kau buat salah tau. Tapi dia sendiri belum buat research benda tu. Nabi Ibrahim dia cari. Betul. Sebab aku nak bantu orang-orang ni, bukan sekadar nak menyalahkan mereka saja. So at the end of the day, apa orang nak cakap, Nabi Ibrahim is trying his best untuk prove to the people, dan this is the thing yang aku nak kenalkan korang. Jangan korang all the way dengan benda ni. Dan benda ni salah. Dan Nabi Ibrahim cari benda yang the best. Apa yang dia tengok matahari, tengok bulan. Itu usaha yang Allah tak payah letak gambaran tu dalam Quran. Tapi kenapa Allah letakkan cerita tu dalam Quran? Nak tunjukkan how deep Nabi Ibrahim punya concern terhadap kaum dia dan zuriat-zuriat dia setelah tu. Supaya inilah usaha aku ni, insya-Allah dengan usaha yang mungkin sedikit pada zaman ni, kau akan nampak impact dia sampai akhirat nanti. Kata para ulama di antara reflecting upon this particular, kita tak gerak tau. This one piece dia macam boleh. Kata para ulama, di antara tanda masyarakat yang matang dan maju adalah apabila the members of that society or community ada yang menegur dan boleh ditegur. In that particular story, ada yang menegur tapi tak boleh diterima tegurnya. Betul. And that is why they fail. Kebanyakan macam gitulah. Dan kita pun realise yang benda tu it's not easy untuk terima nasihat orang. Tapi bila kita think back, kita akan grow lagi jauh kalau kita dapat. Sebab nasihat orang ni ataupun teguran orang tak semuanya betul. Tapi ada sebab kadang-kadang kita ditegur. Because you dah terlalu terkenal orang sayang you, tiba-tiba satu message saja you dapat, kau ni penipu, kau ni gini, down tau. Benda tu akan buat you down. Tapi kadang-kadang benda tu akan adjust balik. Okay, relax. Kita kena back to basic lah. Back to basic. Dan kita kena tahu yang bila kita hidup kat dunia ni, kita tak melihat kepada cintanya orang, kegilakan orang pada kita tak. Sebab at the end of the day,
Kita kena tahu yang kita ni hamba Allah. Sebab tu bila orang dah terbiasa dengan orang suka dekat dia, orang dan ni, dia tak boleh terima yang ada orang benci kat dia. Ya, betul. Padahal kalau tengok pada realitinya, kita ni compare to Nabi macam gitu punya perfect. Tetap ada orang tak cuba kena je. Maki berbakul-bakul. Dan kalau tengok pada sifat ataupun sifat yang betul-betul azamah, yang betul-betul agung ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dijadikan semua, kita dijadikan kat dunia ni, berapa ramai yang di antara orang kat dunia ni beriman. Allah jadikan kita tanpa kita buat apa-apa pun, dah jadi pun. Cuma Allah minta sembah aku je. Ya. And masih lagi orang tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sifat tu bila kita tengok balik, actually aku kau tak payah suka pun tak apa tau. Aku is nothing tau. Cuma kalau ada kebaikan yang aku buat, minta kau doakan supaya aku istiqamah. Betul. Istiqamah dalam benda ni. Dan so bila kita jumpa dengan Syekh Arab, ustaz-ustaz kita yang bertahun kadang kita tanya dia, macam mana kau boleh bertahun-tahun berkhidmat dalam Al-Quran ke dalam apa jua bidang lah, and dalam keadaan tenang tau. Dia kata, this is one of the thing yang I rasa macam ni, aku selalu minta anak murid aku untuk doa aku supaya aku istiqamah. Sebab all this overwhelming punya respon daripada orang ni kadang-kadang buat kita lost tau. Of course. So kebanyakan yang dah dapat fame, dia tak upgrade pergi belajar. Cukuplah dah banyak orang kenal aku. Lama-lama akan fade away benda tu. Betul. Tapi kalau you focus on ilmu and you focus on istiqamah untuk deliver ilmu untuk supaya you lebih bertakwa pada Allah. You lebih bertakwa, you lebih dekat pada Allah SWT. You deliver benda tu, you rasa macam perfect lah benda tu. Orang pun senang nak terima dan tak ada agenda lain. Sebab aku buat ni semata-mata untuk diri aku juga. And powerful tau. Untuk guru boleh cakap kat murid, kau doakan aku. Ya. Ya, correct. Kalau guru boleh buat macam itu, Dia dah ibaratkan macam like, not say downgrade diri dia lah. Dia macam turunkan diri dia boleh sama humble himself. macam humble Actually himself. benda tu makin tinggi sih darjat dia. Betul. Makin Ada naik tinggi darjat yang dia. macam Correct, dia tak correct, macam I agree. macam mana Nabi SAW minta pandangan para sahabat dalam peperangan. Yes. Kalau nak kata Nabi tu orang yang menerima wahyu, dia dengan tahu lebih. pendapat budak-budak. Boleh tanya Salman Al-Farisi, boleh suruh Khalid Al-Walid, Tanya orang perempuan. tanya orang perempuan, okey tak, rasa ni cantik tak kita mau planning. So this is how powerful Leader. That's a leader, bro. Yes. That's a And leader. I tengok dengan cara macam gitu, you will go far. You akan pergi jauh. So kita balik juga pada cerita Nabi Ibrahim tadi yang tak habis tu. Ini Actually jauh kita betul nak sidetrack. fokuskan cara macam mana Nabi Ibrahim approach dalam berdakwah. So in aspek kita, word dia dakwah, tapi dalam apa jua kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, apa pun yang kita nak menegur, kita nak betulkan keadaan, dia ada cara. Dan cara tu balik kepada ilmu. So Nabi Ibrahim datangkan konsep yang dia curious sebab apa? Sebab dia takut dorang ni dalam keadaan sesat selama-lamanya. Tapi dia nak bawa dorang balik tu, dia bawa ilmu dia tu. Yang Allah berikan kepada dia. So dalam apa-apa keadaan kita hidup kat dunia ni, kadang-kadang kita rasa susah ataupun berat nak melakukan satu perubahan. Dalam rumah tangga ke, dalam pekerjaan ke. Kita kena set dalam pemikiran kita yang perubahan ni not easy untuk kita buat. Tapi kalau kita dapatkan solution yang baik untuk supaya berikan kemudahan untuk orang lain, kebaikan untuk orang lain, lama-lama orang akan nampak benda tu. Sebab kalau kita tengok Nabi Ibrahim berdakwah, kaum dia tak beriman pada dia. Tapi tengok sekarang realitinya berapa ramai orang Islam. Impact dia lama dan dia jalan jauh after sampai effect dia, after effect dia lama. So Nabi Ibrahim zaman tu dia kok bisa sedih bapak dia tak masuk Islam. Confirm sedih. Confirm sedih lah. Tapi dia tak kecewa sebab dia tahu insya-Allah plan aku ni sampailah Nabi Muhammad dan sampailah hari kiamat. Apa yang menarik juga apa tahu, Nabi Ibrahim was self motivated lah. Tak ada orang dengan dia apa? Ya. Kalau kita cerita dengan ada banyak nabi-nabi yang kadang-kadang ada bersama mereka orang lain, ada masyarakat yang menerima. Ada support system and all that. Dia tak ada. That was how strong he was lah. Ini permulaan kisah Nabi Ibrahim. Strong dia. Wah, marilah next part 3 InsyaAllah. Wah, ni panjang ni cerita dia. Okay. So, End lah. Sila lah. Okay lah, mudah-mudahan kita dapat belajar lah tentang kisah-kisah ni and we can apply into our daily life. InsyaAllah. So insyaAllah. Semoga kita istiqamah juga. Amin. Yes. Dalam amin, apa yang amin. kita buat. And we will see you on the next episode. Bye-bye.